Perkenalkan pendengar misteri jam 12. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang ini berlaku. Bagus kisahnya. Datangnya dari seorang pendengar bukan di Singapura, dari seberang tambak. Dan beliau bertugas sebagai seorang pemandu bas jenazah. Adapun nama yang lebih digunakan di sinilah, saya gunakan bas jenazah. Tapi abang ni kirimkan email pada saya, bas mayat. Apa kabar Casey? Apa kabar semua pendengar misteri jam 12? Ingin saya Adi berkongsi peristiwa. Waktu itu saya bertugas sebagai pemandu bas jenazah dan kisah pengalaman ini berlaku sekitar tahun 2001. Saya ingat lagi semasa perkara ini berlaku. Bas yang saya pandu dari sebuah masjid dekat taman, saya tak sebutkan nama tempatnya, sebuah masjid yang terletak bertempat di kawasan Johor. Setelah solat Isyak, saya nak hantar bas tu dekat tempat letak bas dan nak pulang ke rumah menunggang motosikal saya. Rakan-rakan MJ12 kata Adi, apabila saya dah habis solat, iaitu solat Isyak, saya pun keluar daripada pekarangan masjid. Saya makan bungkusan yang saya beli awal tadi bersama dengan ahli masjid yang lain. Dan kemudian setelah pukul 10 lebih malam, ramai yang dah pulang, termasuk saya pun nak pulang, nak hantar bas ke tempat letak bas balik. Jadi apa yang berlaku? Rakan saya semua dah balik lah. Antara orang-orang masjid semua dah bersurai tinggalkan masjid. Jadi saya pun kembali ke bas. Saya hidupkan enjin beberapa kali, kata Adi. Enjin bas saya tidak boleh dihidupkan. Sebenarnya kisi bas ini memang ada masalah. Tapi 2 minggu yang lalu telah pun diperbaiki. Tapi masih lagi rusak. Saya cuba hidupkan lagi. Alamak, dalam hati, takkanlah sekarang rusak. Saya dah mengantuk nak balik ni kisi. Besok saya kena bangun awal. Saya ni bertugas part-time ataupun separuh masa sambilan kerja sebagai seorang pemandu bas jenazah. Jadi apabila saya berada dalam bas dah marah ni sebab esok pagi saya bertugas tapi bukan tugas memandu bas mayat ataupun bas jenazah. Ada tugasan yang lain yang perlu saya sampai pukul 9 pagi. Jadi saya telefon seorang rakan. Merupakan seorang mekanik untuk datang bantu saya. Kalau bas ni tak dihantar, esok orang lain tak boleh gunakan. Saya yang dipertanggungjawabkan. Pendengar misteri jam 12, Adi menelefon rakannya beberapa kali. Rakannya pun menjawab panggilan. Dan rakannya kata, kasih aku setengah jam nanti aku sampai. Sebab rakan pun tinggal berdekatan dengan masjid yang disebutkan oleh Adi. Saya pun dah tak tahu mana, saya pun baring. Saya baring di mana kisi? Saya baring dalam bas. Rakan-rakan MJ12, kata Adi, dalam bas yang saya pandu, basnya memanjang. 4 tempat duduk di bahagian hadapan merupakan tempat duduk biasa yang memandang ke arah tempat pemandu bas. Dan di tempat duduk paling belakang di mana diletaknya jenazah ataupun keranda, situ ada 2 tempat duduk melintang. Kalau boleh saya sebutkan paralel antara satu sama lain. Jadi ia memanjang seolah-olah macam katil. Jadi situlah yang saya baring sementara menunggu kawan mekanik saya sampai untuk betulkan bas yang rosak. Rakan MJ12, kata Adi, bila saya sedang baring, saya tak tahu dah berapa lama saya baring. Tiba-tiba tempat besi keranda yang ada di bas tersebut, ada orang atau sesuatu hentak dari dalam berkali-kali. Saya sampai terbangun dari tidur. Bila saya bangun kisi, dalam bas yang saya baring, bau pacai. Kuat sangat baunya. Bau pacai kisi. Saya istighfar berkali-kali. Barulah saya tengok jam. Saya call rakan saya. Saya telefon rakan saya. Hampir lebih kurang. Nak dekat setengah jam yang lalu dia belum sampai-sampai. Jadi rakan-rakan MJ12, apa yang berlaku? Katanya Adi, saya ambil telefon, saya cuba cari. Tadi aku telefon kawan aku. Mana pula ni? Saya cari last dial number, nombor yang saya telefon, nombor terakhir yang saya gunakan.
Nombor yang terakhir adalah nombor tunang saya, Casey. Jadi Casey, pendengar misteri jam 12. Bas bau pacai kuat. Saya pun turun dari bas. Saya pergi ke tepi pagar masjid. Saya telefon kawan saya lagi. Kawan saya angkat dengan suara mengantuk. Hello, siapa tu? Man. Kau tidur apa? Kau cakap nak sampai setengah jam. Bas aku rosak tau. Saya marah rakan saya. Siapa ni? Akulah Adi. Bila masa kau call aku? Aku tidur. Aku tak call kau ke? Rakan-rakan MJ12, baru saya tahu yang mungkin saya bila tertidur termimpi semua yang saya buat tu. Tapi padahal saya tak buat. Dalam mimpi saya lakukan perkara itu. Saya letak telefon, saya kembali dalam bas. Saya hidupkan enjin bas boleh Casey dihidupkan. Astaghfirullahalazim. Takkanlah saya tidur sampai gitu sekali. Saya tak teringat pun. Rakan-rakan, misteri jam 12. Mungkin perkara itu berlaku saya tak perasan. Tapi itulah hakikatnya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Adi di Johor Bahru. Jadi saya suka dengan jalan cerita yang diceritakan oleh Adi dari seberang ni. Jadi dia tak tahu ni. Mungkin agaknya dia bermimpi lah yang perkara itu benar-benar berlaku. Basnya enjin tak boleh hidup. Jadi dia rasakan macam dia tu menelpon rakannya. Dia rasakan yang dia tu baru nak baring dan terbangun apabila terdengar bunyi basnya bergegar. Dia bangun, dia nak cuba telefon rakannya seperti saya ceritakan awal tadi lah. Dia tengok last dial number, nombor yang terakhir dia telefon tu adalah nombor tunangnya. Dan tidak mungkin, mustahil sebab dia tahu yang dia telefon rakan. Bila tu benar-benar lah, rupa-rupanya dia tu dalam keadaan tidur. Dan bila dia tidur pun dia tak perasan. Ini bagaimana agaknya. Satu jalan cerita yang baik dan dalam banyak-banyak tempat Adi boleh pilih nak tidur dalam bas jenazah. Kalau saya tak apalah. Kalau saya tidurlah dekat luar atas lantai pun tak apa. Dalam bas jenazah awak nak tidur nasib baik awak tak tidur dekat atas tu tempat jelah Tapi tak apalah. Kisah cukup menarik. Terima kasih pada Adi di Johor Bahru dan kita akan terus dengan pendengar kita di ujung talian 669-11897. Baiklah para pendengar Ria 897. Saya ingin sempurnakan kisah seterusnya ini. Dan ini kiriman SMS yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini daripada Abang Lukman. Katanya di sini, awal tadi kisah ada ceritakan tentang pasangan suami isteri yang telah pun kunjungi salah sebuah tapak tanah perkuburan di Singapura untuk adventure di waktu malam. Jadi katanya Cik Lukman, saya juga ingin ketengahkan satu peristiwa. Waktu itu saya dengan tunang saya adventure di dalam tanah perkuburan. Kami menaiki kenderaan yang saya pandu. Tunang saya dengan saya ni dah beberapa kali Casey pergi adventure. Antaranya Hospital Lama Changi pernah kami kunjungi. Rumah yang dikenali sebagai Matilda House di kawasan Sengkang pernah kami pergi. Dan juga ada beberapa tempat-tempat yang dikatakan tempat keras, seram, berantai dan sebagainya. Juga kata Lukman pernah kami pergi. Tapi tanah perkuburan tak pernah. Saya pun takut, tunang saya pun sebenarnya rasa segan. Oleh kerana malam tersebut ni dah banyak tempat kami dah pergi, akhirnya saya bersuara dan tanya pada tunang saya. Nak pergi kubur tak? Pada mulanya tunang saya berkali-kali kata tak nak. Seram. Jadi akhirnya setelah saya dengan dia duduk berbual, berbincang, kami buat keputusan untuk pergi ke tanah perkuburan di Singapura. Casey, memandu dalam keadaan dua orang dalam kereta memang menakutkan. Lagi-lagi bila masuk ke dalam tempat orang mati yang telah pun disemadikan di sana memang cukup menyeramkan. Bukanlah saya nak buat cerita, tapi memang benar. Setengah jalan masuk dalam Casey, apa yang berlaku? Kereta saya boleh rosak. Casey, baru saja daripada Jalan Bahar, kalau mungkin ada yang pernah pergi ke Pusara Aman, sebelum bus stop ada satu lorong boleh belok kiri masuk ke dalam. Lebih kurang daripada lorong itulah. Masuk ke dalam, betul-betul berhenti di tepi sebuah pondok yang lama. Di sana tu saya hentikan kenderaan. Kemudian saya matikan enjin.
setelah turunkan tingkap kereta. Jadi apa yang berlaku? Bila saya nak mula hidupkan enjin kereta balik, setelah nak cuba dengar keadaan malam yang sunyi sepi, kereta saya tak boleh dihidupkan. Kereta saya memang ada masalah sebelum ini. Beberapa kali pernah rusak. Tapi taklah jangkakan kereta boleh rusak dekat tanah perkuburan KC. Pendengar Ria 897 FM, tunang saya, kata Lokman, mula nak menangis dan takut. Saya kata kita terpaksa keluar. KC nasib baiklah. Jarak daripada jalan raya utama ke tempat kereta saya rusak lebih kurang 200 meter. Taklah begitu jauh, masih boleh berjalan kaki. Bila saya sarankan pada tunang nak keluar kenderaan, dia mati-mati tak nak keluar. Dan saya kata kalau awak tak nak keluar, kita terpaksa duduk sini sampai pagi. Sebab kereta dah tak boleh start. Mati-mati dia suruh saya hidupkan enjin kereta sekali lagi. KC dah 15 minit saya cuba tak boleh. Akhirnya dia kata, you keluar, you pusing, you buka pintu I, baru I keluar. Jadi akhirnya saya keluar KC. Tunang saya duduk di dalam. Saya keluar dari kereta, kemudian saya pusing, saya buka pintu kereta sebelah tunang saya terus naikkan tingkap saya dan kemudian saya matikan bateri kereta dan keluar. Bila berjalan di luar, ternampak ada satu teksi dari jauh. Saya dengan segera menahan teksi tersebut. Teksi tersebut berhenti di hadapan kami. Jadi bila berhenti, saya terperanjat. Tunang saya pun terperanjat. Sebab dalam teksi itu selain dari pemandu, di tempat duduk depan ada orang, ada penumpang KC. Jadi, kenapa pakcik ni berhenti kalau ada penumpang? Pakcik itu pun turunkan tingkapnya. Pendengar Ria 897. Jadi bayangkan, saya cuba ulangi kisah yang sebenarnya berlaku. Sekarang ini Lokman dan tunangnya masuk dalam tapak tanah perkuburan 200 meter jarak jauhnya dalam kubur itu daripada jalan raya utama. Kenderaan rosak. Mereka keluar, nampak teksi, tahan teksi. Teksi berhenti tapi dalam teksi itu ada orang. Jadi bila Lokman berdiri dengan tunangnya, pemandu teksi berhenti dengan ada seseorang duduk di bahagian hadapan. Pemandu tu tanya, nak naik teksi nak ke mana? Kami nak balik, cik. Jadi bila dia tanya di mana, kami pun sebutlah rumah kami di kawasan Bukit Batuk. Jadi dia kata, boleh, tapi sekejap boleh tak? Pakcik nak masuk dalam sekejap aja. Teman Ria 897 FM. Oleh kerana tempat tu tak ada teksi lain, saya dengan tunang saya tidak ada pilihan. Bolehlah cik masuk dalam sekejap. Saya dengan tunang duduk di bahagian belakang. Pakcik tu memandu dan terus masuk dekat satu junction dan belok kiri. Dalam hati saya, ke mana pakcik ni nak pergi? Tunang tengok saya tengok tunang KC. Sampai dalam, pakcik ni boleh masuk dalam tanah kubur KC. Kami adalah susah payah keluar, dia boleh masuk dalam. Bila sampai di dalam, pakcik ni keluar dari kenderaan. Kemudian, dia ketuk tingkap tepi tunang. Saya turunkan tingkap teksi tersebut. Dia kata, nak, kami berdua pandang ke arah pakcik. Nak tunggu sekejap pakcik hantar barang. Saya dengan tunang saya tak tahu nak cakap apa. Kami cuma menganggukkan kepala saja, kemudian terus tutup tingkap. Apabila saya dengan tunang saya pandang ke hadapan, awal tadi saya katakan KC, kami ternampak ada seorang perempuan duduk di bahagian tempat duduk depan. Kali ini setelah melihat pakcik itu, kami berdua pandang ke depan. Wanita yang dimaksudkan tidak ada di tempat duduk depan. Entah bila dia turun buka pintu tak perasan, mata saya dan tunang saya tertumpu pada pakcik yang sedang berjalan menggunakan lampu solo menghampiri salah sebuah kubur di sana dengan berbekalkan satu plastik entah isi dengan apa. Setelah pakcik itu jalan jauh dah tak nampak, saya dengan tunang saya dalam kenderaan KC kami masing-masing baca Al-Fatihah, mulut tak henti-henti komat kamit baca ayat-ayat suci. Lebih kurang 10 minit pakcik itu kembali. Barulah dia tinggalkan kawasan tanah perkuburan. Dalam hati nak tanya, cik, mana tadi makcik yang duduk dekat depan? Oleh kerana saya tak nak menegur, tunang saya pun sebelum ini dah kata pada saya, kami buat bodoh. Kami arahkan pakcik itu pergi ke Bukit Batuk Street ... ini dan hantar kami pulang ke rumah. Itulah pengalaman KC peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih KC dan selamat tengah malam. Seterusnya saya nak bacakan kisah pengalaman ini. Entah benar ataupun tidak, peringatan pada semua, rancangan MG12 hanya sekadar hiburan, hiburan. Dan kalau ingin kepastian boleh tanya mereka yang arif, yang pakar.
Kalau tidak, kita hanya dengar ini adalah pengalaman mungkin peribadi ataupun kisah yang direka hanya untuk hiburan semata-mata. Ini datang daripada seorang pendengar berkenaan dengan susuk. Kiriman ini beliau ingin dikenali sebagai namanya sebagai Fee, F-E-Y, Fee. Fee kata, pengalaman saya nak kongsi sama berkenaan dengan susuk. Katanya di sini ramai wanita menggunakan susuk, tapi jarang juga nak cari lelaki yang mengaku menggunakan susuk. Kata Fee, saya pernah menggunakan susuk, dan susuk yang saya gunakan ni bukan susuk yang saya gunakan ini adalah susuk untuk membuat orang suka dekat saya. Bukan suka sebagai nak jadi matai, tidak. Tapi suka. Maksud saya, majikan-majikan saya suka dengan saya. Sesiapa jua yang baru berkenalan dengan saya akan suka dengan saya. Dan saya akan dapat lebih banyak peluang. Saya akan dapat lebih banyak ruang untuk naik pangkat dan sebagainya. Itulah matlamat saya memakai susuk. Yang dipanggil di sini, susuk ni sejenis susuk magnet. Saya menggunakan susuk ini di bahagian-bahagian tertentu wajah saya. Dipasang, dicocok-cocok. Adalah juga upacara-upacara tertentu. Bila kita memakai susuk, ada juga pantang larang yang kita harus patuhi. Dipendekkan cerita katanya di sini, akhirnya setelah lebih kurang 15 tahun mungkin saya mengenakan susuk ni, waktunya untuk saya tanggalkan susuk ni, saya dah tak boleh tanggalkan susuk ni lagi. Sebab lelaki yang bertanggungjawab memasang susuk dekat saya, apa yang saya dengar berita ni, beliau telah pun dipenjarakan dengan waktu yang agak lama. Tak tahu bila dia keluar. Dan saya rasa takut sangat-sangat kalau susuk ini tak dapat dikeluarkan daripada tubuh saya. Anda bayangkan mendengar halaman 97. Selepas tu, pertama sekali saya dah nak keluarkan susuk sebab saya rasa dah tak ada gunanya lagi susuk ni dalam tubuh. Tapi masih ada. Oleh kerana saya dah tak kuasa dengan susuk, saya pun mula langgar pantang. Langgar pantang. Benda ni tak boleh buat, saya buat. Sebab dah tak kuasa dan dah tak kisah dengan susuk ni. Benda ni tak boleh buat, saya buat. Dah langgar pantang. Sampaikan pada satu hari, saya terus jatuh sakit. Saya jatuh sakit, demam, badan lemah. Malam hari saya tengah tidur seorang diri dalam rumah. Casey, seorang diri dalam rumah, tengah tidur atas katil. Katil saya dalam rumah, katil besar, Casey. Katil king size. Walaupun saya tinggal seorang diri, katil saya memang besar. Bukan single bed tapi king size. Saya suka bantal yang banyak dan golek-golek. Tengah tidur dengan sedap ni, tidur, saya peluk bantal peluk saya. Dah peluk, tiba-tiba saya dalam hati, kenapa bantal aku macam bau pacai? Saya tak buka mata, tangan saya meraba-raba pegang. Ya Allah, Kisi, macam susuk tubuh orang sedang baring sekatil dengan saya. Astaghfirullah. Saya istighfar berkali-kali. Kemudian katanya di sini, istighfar berkali-kali kerana terlampau takut sangat-sangat. Saya buka mata, tengok bantal peluk saya. Bukan sesuatu yang saya gambarkan tadi, tapi dalam keadaan mata pejam, saya pegang meraba-raba seperti susuk tubuh manusia. Dan macam mana tiba-tiba boleh bau pacai? Rupa-rupanya susuk saya pakai ada pendampingnya. Ada pendamping. Jadi pada waktu itu, pendamping itu belum dapat saya ubah dan tukar. Itulah
pengalaman yang diceritakan di sini dari Fi untuk misteri jam 12. Sekarang ni, kata Fi, susuk tu masih dalam wajah. Dah ramai pakar saya jumpa. Ada yang terus saya katakan nak buka susuk. Oh, minta maaf, saya tak sediakan khidmat tu. Ada yang kata nak pakai susuk, cuba dan cuba, tak dapat-dapat juga. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. 669118997. Baik, saudara, bersama dengan saya pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Silakan 669118997. 669118997 dalam misteri jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap? Casey. Ya, saya. Siapa ni? Ini saya nak ada satu kisah lah. Cucu saya. Nah, siapa bercakap ni dulu? Muhammad. Cik Muhammad, Muhammad, Okey, Cik Muhammad panggilan dari mana ni? Saya buat teksi. Sedang bertugas ni. Tengah rehat ni. Rehat. Okey, silakan Cik Muhammad. Ini pada satu pagi, saya buat teksi kan balik pagi kan. Saya pun tidur dalam pukul 10 gitu, saya dah bangun. Ada cucu saya ada kat rumah kan, orang rumah saya pergi pasar. Habis cucu saya daripada dapur dia datang. Dia panggil saya Abah. Abah bilang, "Cak pasal ada budak tu, dia duduk kat dapur, budak tu tumbuk air," dia bilang. "Sakit," dia bilang. Ada budak. Saya tahu tak ada budak. Tapi saya cakap budak tu tumbuk air, sakit kat perut, dia bilang. Habis saya cakap dengan dia, "Baca Bismillahirrahmanirrahim," tumbuk dia balik, dia bilang. Tumbuk. Habis dia baca dengan pilat-pilat dia, umur 3 tahun lebih, 4 tahun dengan pilat-pilat. Dia cakap, dia lari apa? Dia baca, habis dia pergi dapur, dia dah lari, bilang. Jadi itulah kisah dia. Budak 4 tahun pun kena ganggu dia. Dalam rumah Dalam rumah. Dia pergi dapur. Dari dapur dia lari lah. Dia cakap ada budak tu tumbuk dia, bilang. Sakit apa, bilang. Itulah kisah dia tu. Terima kasih. Dia cakap baca Bismillahirrahmanirrahim, tumbuk dia balik, bilang. Tumbuk dia balik. Sekali je lah baca pilat-pilat. Sekali je ini perkara ni berlaku sekali je lah. Sekali. Sekali kalau berlarutan boleh dah jumpa orang-orang sewaktu dengannya, ya. Yalah, insyaAllah. Terima kasih selamat bertugas kepada abang-abang teksi yang sedang bertugas seperti pendengar kita awal tadi tu, sedang berehat nampaknya pada tengah malam ini. Yang ini kiriman daripada mana ni? Ini daripada Nurjana. Katanya di sini, Casey, selamat malam. Saya nak ketengahkan satu peristiwa yang menyeramkan. Kisah ini berlaku dalam rumah makcik saudara saya. Saya pergi ke sana, iaitu rumah makcik saudara. Sebenarnya keesokan pagi itu saya kena bawa nenek saya pergi hospital appointment, yang mana pada saat-saat akhir makcik saudara saya tak boleh pergi sebab ada urusan lain yang harus dihadiri lah. Jadi oleh kerana itu makcik saudara telefon minta tolong saya dan juga minta izin ibu lah untuk saya bantu hantar nenek pergi ke poliklinik yang berdekatan dengan rumah makcik saudara yang terletak dekat kawasan Jurong. Jadi kata Nurjana, bila saya bermalam di rumah makcik saudara ni, dia ada iaitu 3 bilik tidur. Satu bilik tidur digunakan oleh nenek, satu lagi oleh makcik dan suaminya. Saya ada 2 cousin, sepupu saya 2 orang dah berumah tangga, dah pindah dan tinggal berasingan. Jadi ada satu lagi bilik tidur kosong, yang mana bilik itu saya gunakan untuk saya tidur. Jadi pada malam hari saya tersadar pukul 1 pagi, dan waktu tersadar tu saya nak pergi tandas buang air kecil. Kata Nurjana, keluar dari bilik saya nampak nenek saya sedang duduk dekat ruang tamu seorang diri. Saya nampak nenek, saya terkejut lah. Nek tak tidur lagi. Jadi saya pun pergi ke dapur untuk ke tandas untuk buang air kecil, kata Nurjana. Keluar dari tandas, kemudian jalan dekat ruang tamu. Saya dah tak nampak nenek saya lagi lah. Nenek saya mungkin dah masuk dalam bilik, dah tidur. Jadi apa yang berlaku, saya pun masuk ke dalam bilik saya. Terperanjat lah apabila saya nampak nenek saya baring dekat atas katil. Atas katil bilik yang saya tidur, Kisi. Nenek saya ni, dia ada sedikit penyakit demensia. Jadi bila dia buat macam tu, saya tak akan kejut dia, suruh dia pindah tidur dalam bilik dia, tidak.
Saya pun bila nampak nenek tengah baring atas katil saya, mungkin tadi bila saya kata, "Nek, pergi tidur," dia masuk bilik saya. Dia mungkin salah bilik, lupa biliknya dekat lain. Dia pun baring, nampak nenek tengah atas katil. Saya pun okeylah, tarik pintu perlahan-lahan, tak tutup, cuma renggangkan sedikit saja. Saya pun niat di hati ni, okeylah, masuk bilik nenek, ambil satu bantal, tidur dekat sofa luar. Saya masuk bilik nenek, saya buka lampu, terperanjat nampak nenek saya sedang tidur dekat atas katil. Kemudian saya tengok dekat-dekat, saya pegang, nenek. Nenek saya buka mata, nenek saya pejam balik, sambung tidur. Saya keluar dari bilik, pergi bilik saya, tolak pintu perlahan-lahan, tolak. Anda bayangkan saya tolak pintu perlahan-lahan. Bila saya tolak pintu, dekat atas katil dalam bilik, tidak ada seseorang pun yang baring. Sekarang persoalannya, saya nak tidur dalam bilik ni ataupun tidak? Sebab tadi nampak ada seolah-olah macam nenek saya yang tidur dalam bilik, tapi hakikatnya bukan. Dipendekkan cerita, Nurjana berkongsi pengalaman. Saya pergi dekat bilik tu, ambil bantal peluk dengan bantal kepala, letak dekat sofa di ruang tamu, tidur dekat ruang tamu. Bayangkan pendengar ya, pukul 1 lebih saya dah mula lelap dan sambung tidur. Jam 3 lebih terbangun. Bila saya terbangun, saya terpekik kerana buka mata, betul-betul dekat tepat sandar sofa ni, di belakangnya nenek saya tengah diri, dari atas tengok saya senyum. Saya buka mata nampak wajah nenek yang menakutkan, saya terpekik. Pakcik dengan makcik keluar dari bilik bertanya pada saya seolah-olah tidak layan dan tak boleh bercakap kerana ketakutan. Setelah saya tenang, kemudian saya katakan apa yang saya ternampak. Makcik dengan pakcik saya hanya mengatakan, "Dahlah, nenek kau kan suka kacau-kacau. Sebab nenek saya yang nyanyuk ni Kisi pada waktu itu, dia memang nanti tengah duduk, dia akan ganggu orang, dia akan sembunyikan beg orang, dia akan mengganggu kita lah." Dalam pengalaman yang dikongsi sama di sini ya. Jadi diteruskan pengalaman ini. Oleh kerana itu, makcik saya hanya menggunakan alasan sebagai nenek saya dan nyanyuk memang suka buat benda-benda macam tu. Jadi jangan fikir bukan-bukan. Mereka masuk balik tidur, saya yang tak boleh tidur. Akhirnya ambil selimut, sepanjang malam tidur selimut. Di bawah selimut, tak berani nak pergi toilet, tandas, dan tak berani nak tarik selimut sampailah waktu pagi. Saya Lina. Lina, panggilan dari tempat tugas. Dan pengalaman Lina tentang apa ni? Silakan. Bukan pengalaman security guard kat bawah. Dia ceritakan baru 21 bulan lepas terjadi cerita ni. Silakan. Ada insiden sembahyang dekat sebelah dua tempat factory lah. Kan? Lepas tu tempat kita, dia bilang ada satu. Dia duduk atas barrier. Yang si minyak roka ni lah. Lepas tu dah gitu dia tengok dari CCTV dia lah. Dia pasal dia seperti kat dalam ada CCTV kan. Jadi dia tengok gitu. Lepas tu pukul 1 pagi. Lepas tu dia tengok aku lagi satu apa tau. Sampai konsinen sembahyang tu, datuk dia pun dia nampak, dia bilang umur dia 31 tahun. Dan pertama sekali dia lihat bukan satu, dua bidang roka dengan datuk konsinen sembahyang tu. Itu saya cakap, dah kira awak untung awak dapat tengok. Dan saya dah masuk 50 tahun, saya belum diperlihatkan. Saya lagi rajin masuk hutan, tapi belum rezeki saya lah, saya cakap. Itu rezeki awak dapat. Jadi yang nampak tu pengawal keselamatan, security guard lah. Security guard bawah, dia cerita kita biasanya lah. Tapi dia nampak dua, dia bilang sekali dengan Datuk Cina sembahyang tu pun dia nampak. Awak jangan cakap tak pernah nampak. Awak tempat tugas sekarang ni kan? Ya, itu tempat tugas saya. Tapi sebelum security guard ni, lagi satu mencerita apa tau? Dia bilang ada masjid bergantung diri tingkat 3. Saya cakap, iyalah. Pasal saya pernah bertugas seorang diri di tingkat 3 ni. Itu yang dia menakutkan. Dia bilang, awak ni betul tak takut dah. Pasal kita percaya pada Allah kan. Kita pegang kerja satu. Jadi kita harap jangan dah.
Itu je lah cerita dia. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, selamat pagi. Hello, Cik Kesi. Iya, siapa bercakap ni? Ni Hairul. Ada kisah tentang apa, Hairul? Silakan. Cik Kesi, masih sempat lagi tak? Cuma 3 minit je. Silakan, apa dia? Waktu 1994 saya kerja di hotel. Saya kerja di hotel. Habis ada Eklu tu Hindustan punya Eklu Karib Jet tau. Dia tanya saya, Ahmad, you know mystery of this hotel? Because when I sleep at night, somebody play the radio and open the tap water. Habis saya tak nak takutkan dia kan. Habis saya cakap sama dia, maybe that one ghost friend. Habis tu kadang-kadang manager saya suruh saya kerja part time dekat banquet lah. Banquet bagian malam kan. Dia ada 2 function room, 1 banquet. Kalau dia pakai function room, banquet, dia tutup lampu, pinggan semua tutup, taruh dekat banquet. Habis kadang-kadang saya nampak kursi jalan sendiri. Habis tu Channel girl pun kena. Channel girl nampak. Habis channel girl cakap dengan saya, hello, can you help me? Can you put for me the plate inside the ballroom? Because I saw the cat moving itself. Itu je Cik Kasih. Terima kasih Hairul ya. Terima kasih Cik Kasih. Kembali. Itu kisah. Ini datang daripada Nur Abdillah, berkongsi peristiwa yang mana katanya Nur Abdillah, saya ni kadang-kadang kisih step berani, konon-konon saya ni berani. Kejadian ini berlaku di rumah saya di Bukit Batok. Saya sedang berjalan, tiba-tiba saya nampak dekat pokok ni ada kain putih yang tersangkut lah dan berkibaran kain berkenaan. Saya menghampiri pokok tersebut. Kemudian saya cuba tarik kain tu. Sambil saya berbuat demikian, saya sebenarnya sedang melakukan rakaman video, Gesi. Sebenarnya saya merakamkan diri saya sedang nak tarik kain putih yang saya nampak di hadapan saya. Jadi saya pun hidupkan handphone, saya tekan record, kemudian saya kata, yang saya ni ternampak ada kain putih dekat pokok. Saya tunjukkan dengan menggunakan handphone. Dia kata, nampak tu kain putih, aku nak pergi tarik. Saya pun jalan, konon-konon nanti saya nak muat naikkan lah di Facebook saya. Waktu tu masih belum ada Facebook Live, Kisi. Jadi saya sampai depan, dekat pokok nampak kain putih. Saya pun tunjuk video selfie saya ni sedang tarik kain. Tarik. Kemudian kain tu seolah-olah tersangkut. Saya langsung tak tengok atas, langsung tak perasan dan tak tengok atas. Kemudian alamak, kain ni tersangkut lah pula. Ini cik pun mana punya kain dah tersangkut. Dalam masa yang sama, Kisi, ketika saya sedang bercakap, jadi bila saya lihat video yang sedang merakamkan diri saya, dalam video tu, dalam frame yang saya pegang menggunakan handphone, belakang tu ada pokok tu ada kain. Tiba-tiba saya nampak kain tu bergerak naik atas, Kisi. Kain tu bergerak, Kisi. Kata beliau, saya langsung tak pandang.
Sampaikan bila saya jalan begitu pantas, telefon bimbit saya terjatuh atas simen dan meretakkan skrin kepada telefon bimbit saya. Saya angkat balik handphone, bateri yang terkeluar saya angkat balik. Saya berjalan menuju ke arah lobi lift, naik ke atas rumah tingkat 6, masuk dalam rumah, tutup pintu. Tarik nafas lega, Casey. Bila saya cuba nak tengok video yang saya rakamkan balik pada waktu itu, yang hairan, Casey, dalam video yang saya rakamkan, semua ada, Casey. Dari jauh nampak kain putih, sedang berjalan menuju ke arah kain putih. Tiba-tiba sampai ke satu saat bila saya nak tarik kain tu, saya sedang rakamkan video daripada saat saya tarik kain sampaikan kain tu bergerak sendiri, tidak dirakamkan, Casey. Cuma nampak permulaan saya sedang pegang handphone, saya kata dekat ujung tu nampak pokok tu ada kain, aku nak tarik. Itulah pengalaman saya, Casey. Kalau saya pandang ke atas, mungkin apa sebenarnya yang akan saya nampak? Terima kasih. Misteri Jam 12. Dan ini merupakan kiriman email dari sebuah kumpulan paranormal yang telah pun menghantarkan pengalaman mereka. Dan mereka ada kata-kata nasihat kepada kumpulan paranormal yang lain. Nama kumpulannya PCH. Katanya di sini nama kumpulannya PCH, Pencari Hantu. Dan kata kumpulan pencari hantu ini, pengalaman yang ingin diketengahkan ini adalah satu peristiwa yang cukup menakutkan. Mereka telah pun membuat satu penyelidikan tentang salah sebuah kawasan di Singapura. Dan kawasan yang dimaksudkan adalah sebuah taman yang terletak di kawasan Pasir Ris. Taman itu, kata PCH, adalah sebuah taman ataupun sebuah tempat yang dikenali sebagai swarm. Di sana ramai juga penampakan. Ada juga yang terganggu, kena gangguan bila berada di dalam kawasan yang seram itu. Kiriman daripada kumpulan ini bukan individu tetapi menggunakan nama kumpulan PCH Pencari Hantu, menyeru kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal yang lain kalau masih ingin teruskan perjuangan untuk mengesan penduduk ketiga dalam dunia ini, iaitu bukan manusia. Inilah yang dialaminya ketika berada di kawasan Pasir Ris pada tanggal ini ada tarikh semua Dikatakan di sini pengalaman yang dialami berlaku pada tanggal 14 Julai yang lalu tahun 2011. 14 Julai yang lalu tahun 2011. Tidak kirimkan tarikhnya hari apa, mungkin hari Isnin, mungkin hari Selasa. Tapi kata kumpulan PCH, mereka seramai 5 orang telah pun pergi ke tapak yang dimaksudkan. Bila sampai di sana sekitar pukul 11.30 pagi, 11.30 malam. Dan katanya kumpulan ini, kami pun meletakkan satu kenderaan yang dipandu oleh salah seorang daripada anggota kami. Sampai di tempat letak kereta, kami pun keluar dan membawa beberapa alat untuk mengesan pergerakan-pergerakan tertentu, mengesan kewujudan makhluk-makhluk tertentu di kawasan swarm di Pasir Ris Park. Para pendengar Ria 897, dalam misi ini mereka mempunyai beberapa teknik untuk mengesan, dan antaranya adalah salah seorang anggota harus masuk ke dalam secara bergili-gili. Satu akan masuk dahulu seorang diri, kemudian diberi masa lat lebih kurang 15 minit, seorang lagi akan masuk, lat 15 minit, seorang lagi akan masuk, dan begitulah mereka harus jalan, tidak boleh bertemu ataupun bertembung antara satu sama yang lain. Untuk pusingan yang pertama, kata PCH, kami pusing Casey, dan sampailah kami keluar di satu lagi jalan keluar dekat swarm. Apabila berada di sana, semua keluar dengan tidak mendapat apa-apa data. Kami semua rasa hampa. Kami lakukan sekali lagi, waktu itu 11.50 malam pada pusingan yang pertama. Setelah kami berehat makan, dan salah seorang daripada anggota kami, kata kumpulan ini, telah pun memberi saranan,
Apa kata? Kalau dia masuk dan lain semua jangan ikut. Saya pada mulanya kata pengirim email ini tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman saya. Oleh kerana kami inginkan bukti, kami benarkan dia masuk ke dalam. Casey, dengan satu syarat. Bila dia masuk ke dalam, dia harus menggunakan walkie-talkie yang kami ada siapkan. Bukan banyaklah, hanya kami bawa 3 set sahaja. Jadi dia akan memegang walkie-talkie sentiasa dalam mood di mana kami akan dengar apa yang berlaku di dalamnya. Jadi Casey, bila dia berada di dalam, kami dengar dia bergerak, bernafas, sebab walkie-talkie itu diletakkan betul-betul di bawah lehernya. Ada satu device strap yang khususnya diletakkan di sana. Bila berada di dalam, teman saya ni seolah-olah bernafas dengan kuat. Yalah, masuk dalam keseorangan memang cukup menyeramkan. Dan bila berada di dalam juga, teman saya telah pun berhenti. Tiba-tiba dengar dia istighfar. Kami tidak boleh berkomunikasi dengan dia, sebab walkie-talkie ini merupakan one-way communication. Kalau seseorang menekan butang di sana untuk bercakap, yang di sini tidak boleh bercakap, hanya boleh mendengar. Telefon bimbitnya tidak dibawa bersama, hanya walkie-talkie dan juga kamera mengesan di waktu malam. Setelah lebih kurang Casey dia berada di dalam 20 minit, saya dengan teman-teman yang lain dengar dengan jelas bunyi suara wanita mengilai di kawasan Pasir Ris Park. Saya dengan teman-teman saya cuba beberapa kali hubungi dia, tetapi dia masih tidak lepaskan tekanan pada walkie-talkie tersebut. Sampailah kami semua berempat yang lain masuk ke dalam untuk mengejar dia dari belakang. Yang hairannya Casey, sebenarnya teman saya dah keluar. Dia ada pun dalam pusingan nak masuk ke pintu yang dia masuk awal tadi, di mana kami sedang menunggu. Yang kami dengar tak tahu apa benda yang ada dalam walkie-talkie kami. Masuk dalam, salah seorang teman saya ternampak sesuatu cekak yang duduk di atas pokok. Kami semua lintang pukang lari Casey. Bila berada di luar, dipendekkan cerita teman saya yang wanita ni terkena rasukan. Terkena rasukan sampaikan tidak boleh dikawal. Terpaksa kami panggil salah seorang pakar yang kami kenal untuk datang dan berubat di tempat kejadian. Pakar itu memarahi kami kerana memasuki mencerobohi tempat yang tak sepatutnya kami masuk pada waktu malam dengan niat yang lain. Benda itu memang tidak suka. Jadi sebab itulah salah seorang anggota wanita kami telah pun dirasuk. Dan di sini saya ingin mengingatkan pada semua supaya berhati-hati. Kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal, berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada Kak Farida berkongsi kisah. Ini berkenaan dengan anak beliau yang istimewa berusia 5 tahun. Katanya di sini, Casey, ketika kejadian ini berlaku, anak kakak berusia 5 tahun. Dan bayangkan Casey, selepas kejadian itu, semakin banyak sebenarnya perkara berlaku yang agak serupa. Dan setelah itulah kakak mempunyai perasaan fobia untuk membawa anak kakak ni yang istimewa untuk keluar berjalan-jalan dengan kakak, dengan kawan-kawan. Jadi inilah kiriman yang dikongsi sama oleh Kak Farida untuk Misteri Jam 12.
Anak kakak dengan kakak jam 11 lebih jalan dekat kolong blok. Tengah jalan dekat kolong blok tu, di tepinya ada koridor tempat berjalan kaki menuju ke arah lobi lift rumah. Untuk pengetahuan semua, kakak ni tinggal dekat kawasan Woodlands. Tengah jalan dekat sidewalk. Tiba-tiba anak kakak bersuara. Mami, what is that? Cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi sebagai seorang ibu, yang ada seorang anak yang jarang bercakap, seringkali berdiam diri, bila anak tu bercakap dengan kita mula hargai tau. Walaupun dia tanya benda yang mungkin menakutkan kita, yang mungkin tidak sesuai, kita tak akan marah. Malah lebih kepada gairah sangat nak menjawab soalan dia kepada kita. Kemudian saya tanya dia lagi. Yes, Haikal nampak apa? Mana? Mami, what is that? Mami, so scary, kata anak kakak yang berusia 5 tahun. Haikal, tengok apa Haikal? Mami, takut Mami, muka dia seram. Pendengar Misteri Jam 12, anak kakak terus peluk kakak. Bila perhatikan pada waktu itu, katanya akak kita ni, pada waktu itu bila anak kakak tunjukkan dekat atas pokok, memang kakak tak nampak apa-apa. Tetapi kakak yakin yang dia tidak berbohong, dia bercakap dengan benar, dia cakap apa yang dia nampak. Bila balik tu, kakak dengan dia pun duduk dan kakak pun cakap dengan dia dengan cara baik. Haikal, lain kali kalau jalan, malam-malam bila tengok dekat pokok ke, dekat longkang ke, Haikal ternampak sesuatu yang seram, jangan Haikal tegur, okey? Haikal buat bodoh sudah. Baca bismillah, pegang tangan mama ketat-ketat, jalan ke depan. Pendengar Misteri Jam 12 sedang bercakap ni, ya, sedang nasihatkan anak, kalau boleh jangan buat macam tu lagi. Tiba-tiba anak kakak kata, Mami, orang tu ikut balik. Wow. Saya terdiam, Kisi. Saya tak tahu nak cakap apa. Kemudian, baru saya nak tenangkan anak saya sendiri tak tenang, saya sendiri yang tak tenteram. Meremang bulu rumah saya. Sekarang ni persoalannya, orang tu ikut balik. Bila kakak tengah bercakap dengan anak di ruang tamu, pintu ruang tamu kakak memang tutup. Pintu pagar, pintu kayu memang kakak tutup. Tapi tingkap ruang tamu terbuka luas, Kisi. Boleh nampak luar, orang lalu lalang pun boleh nampak. Jadi persoalannya, benda tu dekat luar rumah ataupun dekat dalam rumah. Bila anak cakap, Mami, benda tadi ikut kita balik, terus meremang bulu rumah Kisi. Sekarang persoalannya nak tanya anak, Haikal, dia dekat dalam ke dekat luar? Haikal cakap dengan Mami sekali je. Lepas tu jangan cakap pasal ni lagi, Dekat dalam rumah ke dekat luar rumah? Dia dekat tepi Haikal tengah duduk. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Ada sambungan kisahnya, bukan tergantung kisah tu. Jadi bila dengar kata teman kita ni, bila dengar anak kakak cakap dia dekat sebelah Haikal, Casey, tak tahulah Casey perasaan pada waktu tu. Ketakutan yang menyelubungi diri kakak ni, wow, dapat dikawal kerana rasa sayang dan cintakan anak kakak yang berusia 5 tahun pada waktu itu. Kakak tolak semua perasaan takut. Kakak tolak semua rasa segan. Kakak lawan balik Casey. Alhamdulillah, selepas kakak membaca dan terus baca beberapa surah, kakak pun tanya. Kemudian datang. Anak kakak pada kakak dipeluk. Setelah baca surah tu, kakak tanya lagi. Katanya, orang tu dah tak ada, dah keluar. Kemudian anak kakak kata, thank you mami. Dia cium pipi kakak. Itulah kisah perasaan yang paling menyenangkan kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wow. Saudara pendengar Ria 897. Ini kisah berlaku di salah sebuah hospital, dikatakan di sini kata Kak Shelley, di Derbyshire, di Hospital Usang. Hospital yang dah terbengkalai. Kisah yang diceritakan berlaku pada satu ketika yang mana Kak Shelley dengan beberapa orang rakan, termasuklah suaminya dan rakan-rakan pada suaminya, telah pun melakukan satu ekspedisi waktu malam. Jadi pada malam itu kakak beramai-ramai sebenarnya telah pun menaiki kenderaan. Kita katanya di sini konvoi naik kenderaan, dan tempat yang pertama kita pergi adalah sebuah hospital di Derbyshire, yang mana hospital ini adalah sebuah hospital yang lama sangat-sangat. Dan macam-macam penampakan pernah diceritakan tentang hospital ini, dan lazimnya hanya membaca dari internet dan mendengar pengalaman yang diceritakan daripada rakan-rakan yang adventure ataupun yang suka melakukan lawatan-lawatan tempat-tempat seram pada waktu malam, kata Kak Shelley. Jadi inilah kisah kakak, harap Casey dapat bacakan. Pertama kali bila pergi hospital ni memang menyeramkan, dan sebenarnya kakak tak berani nak masuk dalam. Tapi inolah, Mak Salih ni ramai di antara mereka berani sangat-sangat, dan mereka bermati-matian nak rasakan entiti ataupun dunia lain, dunia ketiga ni, untuk supaya mereka dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus ini. Jadi inilah kisah yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, Kak Shelley berkongsi pengalaman apabila dia sampai di hospital, dekat kawasan luar hospital ada dua kenderaan. Mereka konvoi dua kenderaan. Jadi dua kenderaan ini lebih kurang dalam 11, dua kenderaan ini lebih kurang dalam 8 orang, 8 orang, dan waktu itu jam 11 malam mereka sampai di kawasan hospital ini. Kenderaan diletakkan di bahagian luar, dan kami masing-masing keluar mengenakan jaket tebal. Waktu itu agak sejuk sedikit, dan menggunakan lampu suluh, dan ada juga perkakas-perkakas yang lain yang dibawa bersama. Antaranya adalah rakaman alat rakaman audio. Kita pun masuk, dan bila jalan dekat luar tu, kita pada mulanya kita tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ya, salah seorang daripada anggota kami ini yang mengetuai rombongan ekspedisi malam ini tidak benarkan kami terus masuk ke dalam. Katanya kami perlu berlega-lega dekat luar hospital ni dulu, jalan dekat outskirt kawasan hospital ini, untuk memberitahu sesiapa jua yang dekat dalam ni yang kita ada di luar. Jadi bila benda ni tahu yang kita ada di luar, selalunya benda-benda ni kata ketua kumpulan, mengikut apa pengalaman dan juga ilmu yang beliau ada baca dan pelajari, kebanyakan makhluk-makhluk halus ni, mereka kebanyakan takut dengan manusia. Bila ada manusia, mereka akan lari. Sebab tu kadang-kadang, kata Kak Shelley, ini entah benar ataupun tidak, ini hanya penjelasan peribadi yang diberikan oleh Kak Shelley,
Sebab tu kadang-kadang bila kita tengah berada dekat sesuatu kawasan, tengah duduk, tengah jalan, kita nampak macam ada susuk tubuh lari depan kita. Susuk tubuh lari dan kita terperanjat lah nampak macam orang dan sebagainya pada tempat tu sunyi, sepi. Jadi sebabnya makhluk-makhluk ini segan dan takut dengan kehadiran manusia. Jadi dengan berbuat demikian, bila kita jalan dekat outskirt, kawasan berliga-liga, kawasan luar hospital ni, kita memberitahu secara tidak langsung, hey, ada orang dekat luar, kau pergi sembunyi sekarang. Jadi itulah yang berlaku, kecuali kalau ada yang degil. Yang degil tu yang mana kita masuk ke tempat mereka, mereka rasa kita menceroboh dan mereka akan lawan balik. Itu satu masalah, kes yang berat, kata Kak Shelly. Jadi setelah kita berliga-liga dekat luar lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit dengan merakamkan audio, petik gambar, suluh sana, suluh sini, barulah ketua kumpulan kami kata, okay, I think we all set to go in, kata beliau. Jadi semua dah bersiap sedia untuk masuk ke dalam. Kita pun melangkahkan kaki, perlahan-lahan masuk. Kakak tak nak jadi pasangan last, tak nak jadi pasangan yang pertama. Kakak nak jadi pasangan yang berada dekat tengah-tengah. Kakak bilang dengan husband kakak, please, jangan jadi last, jangan jadi depan. Kita tengah-tengah, belakang kita biar ada orang, depan biar ada orang. Okey, mereka setuju. Jalan, sedang jalan ni, masuk dalam jalan, punyalah seram. Dekat luar sejuk bila masuk dalam rumah, ingatkan panas. Yelah, rumah tu berbumbung, tutup dengan tembok, tingkap dan sebagainya. Bila masuk dalam rumah tu, kesejukannya lebih dahsyat daripada dekat luar. Ini sama sekali menunjukkan dalam rumah tu ada, ataupun dalam hospital tu ada entiti, katanya Kak Shelly. Kita pun mula jalan ekspedisi pada malam itu. Apabila salah seorang daripada kita yang ikut tertinggal dekat belakang. Dia berdiri tegak. Kita jalan, kemudian tengah nak periksa siapa yang ikut kita ni. Make sure semua sama-sama, tak boleh tinggalkan kumpulan. Toleh belakang, dapat lihat salah seorang anggota sedang berdiri, seorang diri dalam gelap. Jadi ketua kumpulan pun bertanya, Lucy, come on. Dia cakap bahasa putih lah, saya cuba lakonkan. Lucy, come on. Tak gerak-gerak. Kenapa dengan Lucy ni? Panggil lagi, tak gerak-gerak. Tiba-tiba Lucy daripada berdiri tegak terus lompat dan dalam posisi merangkak. Bayangkan, daripada berdiri tegak, Lucy lompat dan terus terus jatuh dalam posisi merangkak, kata Kak Shelly. Kami semua terperanjat. Kelihatan Lucy ni macam daripada filem-filem seram yang kakak tengok. Ketua kumpulan mengatakan abandon ataupun tinggalkan tempat ini, kita harus keluar dari sini. Lucy masih lagi berada dalam hospital dalam keadaan merangkak. 2 orang lelaki dan seorang wanita masuk ke dalam, iaitu kakak kepada Lucy. Nak cuba bawa Lucy keluar, tak boleh. Berat badan Lucy ni menguasai kekuatan 3 orang yang masuk dalam. Akhirnya, setelah mereka cuba bercakap dengan Lucy dan panggil Lucy, Lucy keluar bersama dengan 3 orang yang masuk dalam tadi. Malam tu ekspedisi dibatalkan. Tapi salah seorang daripada teman yang ikut ekspedisi ini menceritakan kisah yang paling menakutkan. Ini terjadi selepas seminggu kita tidak berjumpa. Akhirnya kita berkumpul dan kita nak dengar balik audio-audio yang kita rakamkan. Salah seorang daripada ahli anggota menceritakan, waktu kita nak pulang keluar daripada hospital, bila dia mendongak, dia nampak ramai orang-orang menjenguk daripada tingkap-tingkap hospital. Menjenguk dari atas ke bawah, dari tepi ke kawasan tempat mereka berdiri. Itulah kisah
pengalaman yang tak dapat dilupakan, Casey. Terima kasih. Dari Kak Shelley, England. Selamat tengah malam.